Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat trader. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Okay, selamat pagi. Mr. Gemit, Ya, apa selamat khabar? pagi Sir Hafiz, apa khabar hari ini? Sihat. Sihat ya. Okay ya, seperti biasalah kita mulakan dulu dengan baca surah Al-Fatihah dan sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya, kepada seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam, hendaklah bertafakur sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini kita terus kepada analisa fundamental dulu. Kita nak bagi pencerahan sikit apa yang berlaku semalam. Betul tak market dia ikut fundamental. Semalam kita tengok pada news menyatakan 8.5 itu USD strong semalam USD strong. Jadi kalau ikut maklumat ataupun data daripada fundamental, kalau USD strong maknanya gold akan junam turun. Jadi semalam yang betul lah kan, gold turun kan. Clearkan balik. Tengok 1 jam macam mana semalam. Malam jauh gila dia turun. Okey, kita mulakan dulu dengan dengan fundamental. Tengok apa fundamental punya alasan terjunan semalam. Okey, silakan Mr. Gemit. Okey, terima kasih Sir Hafiz ya. Selamat pagi kepada semua. Ya, harap semua sihat-sihat belaka pada hari ini. Okey. Saya sebenarnya tengok kepada apa yang berlaku ya. Jadi semalam ni kita predik seperti yang kita dapat lihat semalam, kita ada satu news iaitu adalah CPI yang menyebabkan apa yang berlaku kepada kepada trading kita semalam. Jadi seperti yang kita lihat di sini untuk yearly punya CPI ni adalah ni untuk Wednesday semalam atas. Semalam ni ni okey. Ni untuk kita punya CPI untuk semalam okey. Alright. Okey, jadi seperti yang kita dapat lihat semalam, apa yang difokuskan adalah rendah daripada sebelumnya. Tapi apa yang kita dapat ni adalah cukup memberangsangkan ya, dia naik CPI dia naik sebenarnya. Sebenarnya kalau mereka jangkakan yang bahawa CPI mereka akan menurun, maknanya dia sebenarnya menurun. Tapi dia menaik pula. Okey. Jadi dekat sini kita melihat yang bahawa USD sebenarnya meningkatlah semalam pada pukul 8.30 lah. Kalau kita lihat dekat carta kita ni, pergi kat 1 hour, lepas tu kita tengok kat 8.30 apa yang berlaku Kita boleh tengok daripada sini range ni boleh tengok dia punya penurunan dia sangat besar juga penurunan dia. Sangat besar tu. Panjang beberapa kali ganda. Biasa, kan? Dan dia ada penyambungan kepada lebih penurunan Jadi di sini kita dah tahulah bahawa penurunan itu telah berlaku Jadi sesiapa yang melihat kepada leading indicator ni, dia memang boleh membuat duit lah sebenarnya lah. Jadi hari ni sebenarnya semalam adalah lebih kepada CPI dan juga kepada core CPI juga. Core CPI juga membantu kerana core CPI juga naik. Semalam ada dua news CPI dan core CPI, mana dua-dua news tu menyatakan strong.
Hari double news dalam kategori high impact lagi. Tu yang dia pergi dia jauh lah. Yes, betul. Sangat betul. Sangat-sangat betul dia. Maksud dia sebelum ni untuk hari Monday ni sebelum ni kita ada signal kan. Kita ada signal yang gold akan naik Tapi apa yang berlaku ialah kita tengok yang bahawa US memberikan satu tentangan kepada kenaikan gold juga. Ya. Kerana mereka ni sebenarnya tetap dengan untuk menaikkan interest rate mereka. Ya. Jadi walaupun dikatakan bahawa inflation mereka akan menurun, tapi mereka tetap ingin menaikkan interest rate mereka. Jadi kita pun boleh tengok dekat news metal kan. Untuk tengok sama ada dia sepadan ke tak sepadan. Kalau news satu lagi yang news yang ni kan pasal tu. Mana yang ni ke? Sebelah tu apa? Yang ni? 9 jam yang lepas kan? Tu. Ni 9 jam lepas. Queen has secret WII bowling talent was gifted a 24K gold Nintendo. Oh, this is hottest news. Ini adalah hottest news saja. Jadi ini cuma adalah sesuatu yang hot lah dalam market lah. So macam ni kalau kita tengok dia cerita pasal gold juga. Dia ada cerita pasal gold, tapi ini cuma adalah satu hadiah lah. Sebab Queen tu has a secret WII bowling talent was gifted 24K gold Nintendo. Maksudnya dia mempunyai hadiah ni. Kalau kita tengok there are many precious item that belong to royal, but one stands out the rest, 24 karat gold Nintendo WII. Ini adalah jenis gold sebenarnya untuk 24 karat. So Queen yang meninggal dunia tu kat 96 ada satu obsession lah. Bukan saja tapi juga seorang secret gamer. Jadi ini sebenarnya cuma macam hottest news lah. Cuma untuk memberikan orang tahu lebih lah tentang tentang seseorang ataupun tentang market ke apalah. Hottest news je lah. Saja nak rancakkan market lah. Yalah. Jadi viral kan lah. Viral lah macam tu lah. Bagi saya rasa latest news kan. Latest news yang lebih ni lah. Kalau latest news yang semalam punya yang sangkut paut dengan USD semalam ada. Kira dah berapa jam Semalam pukul 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya sebab saya 13 jam lepas lah. Saya ada something juga kat kat investing.com. Saya selalu guna investing.com je lah sebab senang sikit lah kan. Okay, tapi kalau nak tengok kat sini pun boleh, tak ada masalah. 19 jam yang lepas 19 jam yang lepas kalau tengok semua 3 jam, 2 jam, 7 jam, 8 jam, 11, 14 ada satu, 14 inilah 14, okay, 13 jam pressure on gold 13 jam pressure on gold. Silver following hot US inflation data. Maknanya kalau data sana kata USD strong, lepas tu data yang ni pula kata dekat metal kata gold kena penurunan harga kan. Jadi maksudnya benda tu dia relate lah. Betul lah, relate lah. Satu strong satu weak kan. Betul. Tapi kalau cerita dua-dua strong maka kat situ lain lah. Ya, betul. Ya. Dia punya arah pun tak tahu kan. Tapi kalau keluar berita macam ni kata satu menyatakan USD strong, satu lagi mengatakan gold akan turun, maknanya memang boleh follow lah. Sebab dia correlation kan, ada sangkut paut kan. Kalau dia data dia tak bercanggah lah. Yalah. Ini kata Malaysia duit Malaysia kuat lagi, tapi duit US pun lagi kuat. Jadi tak ni lah. Ya, sebab kadang-kadang kan dia dalam market ni dia selalulah daripada past data kan, kita selalu tengok yang kalau US naik maknanya gold akan turun.
Kalau gold naik, US akan turun. Tapi ada kadang-kala juga US tu naik, gold pun akan naik sekali. Yes, ada ketika tu benda tu boleh berlaku juga. Tapi perkara tu kita sangat kurang. Kita kurang tengok dalam market sebenarnya. Jadi tapi 13 jam yang lalu kita dah tahu dah yang memang gold dengan silver prices ni memang solidly lower lah sebenarnya lah. Sebab kenapa mereka, Federal Reserve mereka lah memang nak simpan dia punya monetary policy dia kuat. Boleh ke kita pergi dekat apa tu kitco.com tu boleh terus pergi? Kitco.com Tu. boleh buka je lah. Mana tengok news dia je sebab news gold je kan. Boleh? Memang dia punya news ni dekat website ni memang genuine lah. Boleh kot. Boleh percayai. Boleh lah. Sebab saya jarang sebenarnya guna ni. Saya jarang sebab saya stick lah dekat Forex Factory dengan dengan investing.com. Sebabnya Forex Factory guna dia punya data. Oh, guna data dia. Oh. Dia punya data info lah. Oh, info dia lah. Oh. Sebab kadang-kadang dia kalau tak boleh dipercayai takkan dia orang nak masukkan kan. Lepas tu lagi satu bukan tu saja, dia orang guna banyak data juga. Kalau contohlah kan, kalau kita tengok dekat news ni, contohlah kan. Okey, kalau lah kan kita pergi kan, kita boleh tengok ada CNBC, ada Zero Hedge, ada Kitco. Nampak tak? Fundamental analysis ni kan. Dia ada banyak sources. So betul, memang betul. Sources yang boleh dipercayai. Boleh dipercayai lah. Boleh lah. Kalau mereka rasa yang bahawa kalau dalam benda tu relate lah dengan fundamental analysis, makanya mereka akan ambil informasi tu dan mereka akan masukkan ke sini. Ya. Kadang-kadang FX Trade pun ada, kadang-kadang investing.com pun ada. So memang kita boleh tahu lah daripada sini lah. Kalau macam ni, macam contoh ni from kitco.com ni, dia memang dah bagi tahu dah. So kalau kita nak buka, kita nak tengok pun boleh juga. Kalau tak, kalau kita pergi full story pun, dia tetap akan masuk kitco.com juga. So macam yang boleh ni lah. Website investing.com ni dia dah tarik mana yang relation lah. Relation lah. Investing.com ni dia macam mana tau? Macam contohnya, apa yang kita lihat kat sini semua adalah latest story tau. Dan dia akan relate kepada copper, dia akan relate ke silver, crude oil semua. Semua akan relate tau. Maksud dia kita mempunyai keseluruhan kat sini. Tapi disebabkan saya pergi kat investing.com ni sebab saya selalu type XAU USD. Jadi maksud dia saya cuma dapat news yang kukuh tentang gold saja. Sebab tu saya selalu pilih. Oh, dekat sini data gold. Dekat Forex Factory kita ambil data USD. Dia akan campur. Kita ambil dua-dua kan. Lagi bagus kan. Yes, betul. Mana kalau dua-dua sepadan. Satu kata weak, satu kata strong, maknanya boleh follow lah. Tapi kalau dua-dua kata dua-dua nak strong, kita tak boleh nak follow lah. Betul tak? Mesti salah satu weak, salah satu strong kan. Macam yang US dengan gold investing.com kita cari data pasal gold kan. Lepas tu dekat Forex Factory kita dah cari data USD. Betul tak? Sebenarnya dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Kalau contohnya kalau kat sini, kalau kat Forex Factory ni, kalau kita nak cari informasi tentang gold pun boleh, tentang US dollar pun boleh. Kenapa? Boleh juga. Sebab metal ni dia akan fokus atas gold. Ataupun silver ke atau apa-apa komoditi lah. Tapi kalau kita pergi kat Forex Factory ni, kita boleh fokus atas semua currency. Kalau kripto tu, kripto ni dengan kripto lah, pasal kripto. Contohnya lah. ini kripto yang strong lah. Yang Bitcoin. Lepas tu kita tengok lah apa lagi yang dia orang ada. Ya, apa yang Ethereum kan? Ethereum yang famous punya news lah. Famous punya news lah yang boleh efek kepada kepada kripto. Okey, untuk pengetahuan saya saja je tanya pasal kripto sebab mungkin akan datang kita akan masuk kepada pembelajaran kripto pula sebab
sekarang ni kita kena follow apa yang pasaran pasaran yang famous lah kan, yang famous lah. Lagi satu, kita akan cuba cari pasaran yang dia punya macam kerugian dia paling kurang lah ataupun dalam istilah kata MC tu boleh dikatakan macam tak ada. Nilai dia susut tapi duit habis tu tak ada. Macam forex, kita trade boleh sampai MC je. Tapi kalau trade di crypto spot, dia boleh, ibarat dia macam kita invest buat investment lah, jangka masa panjang. Macam contoh kita beli rumah tu tak akan lenyap, cuma harga dia je yang jatuh. Betul tak? Sama juga kripto tu akan kekal selagi ada permintaan, dia tak akan hilang. Sama juga macam rumah, selagi rumah tu tak terbakar tak dirobohkan, masih ada nilai kan. Macam tu. Tapi itu adalah yang kira percentage dia sangat-sangat kurang. Macam contoh kripto Bitcoin dah lama dekat pasaran. Jadi ada orang yang trade kripto. Jadi dekat sini pun kita belajar pasal analisa fundamental pun kita boleh cari juga berita-berita tentang Bitcoin ataupun koin-koin lain yang famous lah. Jadi benda ni kita boleh tambah lagi satu kita punya sumber pendapatan lah, ataupun masukkan lagi satu dalam portfolio. Kita tak boleh nak trade dalam satu bidang. Contoh kalau ada saham je, kalau ada forex je. Ni kalau ada kripto, kita boleh tambah lagi satu kripto. Macam saham pun kadang-kadang kalau memanglah dia macam kata susah naik MC, tapi duitnya jadi beku bila harga dia tak naik kan. Betul tak? Kalau forex ni dia high risk, dia high return. Kalau forex tu dia punya harga dia jatuh pun dia still boleh buat sell, boleh dapat untung. Buy pun dia dapat untung. Tapi dua-dua buy dan sell pun boleh mengakibatkan MC kan. Jadi kalau satu kita ada yang high risk high return, lepas tu lagi satu kita ada low risk macam kripto ni boleh panggil juga low risk low return, tapi dalam waktu yang sama, dalam masa yang sama, dia adalah low risk dan high return. Jadi kadang-kadang kalau kita pandai baca market, news koin-koin yang baru macam tu kan, dia boleh pergi keuntungan dia kadang-kadang dalam beberapa bulan boleh pergi sampai 40 kali ganda. Contoh kita buy satu koin dengan harga 1,000, kita boleh dapat dalam 40,000. Jadi itu tak mustahil, memang dah ada. Jadi itulah kita kena pandai tengok fundamental dan juga analisa teknikal lah. Biasanya kalau analisa teknikal, diorang gunakan technical analisa, apa yang memanggil market structure dan juga teori Elliott wave. Teori Elliott wave dan analisa market structure sangat membantu kalau kita nak trade koin-koin baru ataupun koin-koin lama lah. Okay, alright. So sekarang ni kita dah nak ada yang baru lah, ini kripto ni lah. Akan datang. Sebab kita nanti punya education bukan education yang kira di bawah broker. Broker di bawah kita bukan di bawah broker. Kita ada satu tim, iaitu tim FMRC, iaitu kita menyelidik market. Itu pun memberi education gabungan education, technical, fundamental dan juga penggunaan indikator. Lebih-lebih lagi kita akan gunakan leading indicator, iaitu Bookmap lah. Jadi semoga benda tu boleh membantu kita buat duit lah, buat untung lah. Itu yang penting. Kita bukan nak buat rugi. Jadi kita akan cuba cari jalan untuk mendapatkan entry ataupun mendapatkan untung kepada ahli-ahli inilah kita punya klien.
Okey. Jadi seperti yang kita cakap tadi kan, macam kita dah tahu yang bahawa US dollar menaik sebenarnya, dan kita sebenarnya melihat juga yang apa yang akan berlaku. Jadi hari ni ialah 14 14. Jadi untuk 14 ni kita ada satu news yang dipanggil sebagai PPI iaitu Producer Price Index. Okey. Jadi seperti yang saya selalu katakan untuk mengetahui sesuatu inflasi itu adalah 3 benda untuk kita tengok. Pertama adalah CPI dia, kedua adalah PPI, dan ketiga adalah PCE iaitu Personal Consumption Expenditure 3 benda ni sangat penting. Jadi inflation data untuk pertama yang CPI memang dah keluar dah sebenarnya, dan dia menunjukkan bahawa kenaikan US dollar telah berlaku. Jadi kalau kita melihat kepada PPI ni, kita tengok apa yang kita ada dekat sini ialah dia difokuskan lebih rendah daripada negatif 0.5. Okey, semalam CPI pun sama difokuskan lebih rendah tapi dia keluar lebih tinggi sebenarnya Jadi kita tak boleh nak betul-betul lah nak percaya sangatlah dengan dia punya fokus kat sini. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita selalu check kepada related stories sebenarnya. Kalau kita tak ada related stories kat sini, kita boleh pergi ke news, ataupun seperti apa yang saya buat ialah saya check bawah ni lah, bawah goal lah, investing.com, sebab saya nak dapatkan lebih terperinci tentang goal sebenarnya. Jadi seperti kalau saya scroll pun saya boleh tengok sini. Jadi saya dah tahu dah Asian shares extend global sell off amidst bets on more aggressive Fed. Maksud dia memang dia memang nak meningkatkan dia punya interest rate dia sebenarnya. Kalau kita tengok apa yang berlaku, steady above 1700, tapi US punya CPI surprise darkens outlook. Banyak investor semalam mereka sebenarnya dah fed up sebenarnya dengan asyik-asyik dia katakan nak increasekan kepada 75 basis point, tapi tak jadi. Jadi apa yang berlaku, mereka hampir kebanyakan mereka hampir untuk beralih kepada gold. Mereka hampir untuk beralih kepada gold. Kalau kita lihat dekat sini US inflation data strength tengok, after the strong than expected US data pointed for more strength in the coming weeks. Maksud dia lebih US dollar ni akan lebih menguat dalam coming weeks, minggu yang akan datang ni lah. So dan kita tahu yang banyak investor juga mengatakan previously yang mereka hampir nak pergi kepada gold, tapi sekarang ni disebabkan CPI data tu datang balik, kenaikan sebanyak 1.7%, jadi dia telah pressurekan lah metal prices lah. Dia loss lah. Yang buy gold dah loss lah tu. Buy gold tu dah ada loss lah. Yalah. Jadi sekarang ni dia punya point dia punya support point kalau kita dapat tengok, expect losses in gold to deepen substantially if prices break reliably below 1700. Ini adalah bukan support ini adalah resistance. Iaitu 1700 ni sebab apa yang berlaku ialah dia tidak akan melepasi dia tak akan melepasi 1700. Analysts expect losses in gold to deepen substantially if prices break reliably below 1700. Okey, maksud dia kalau dia melepasi 1700 penurunan daripada 1700, makanya gold akan menurun dan USD akan naik. Betul lah, dia dah sekarang pun dah turun lah. Semalam kita target penurunan berakhir dekat 1700 tapi sekarang ni dia dah pergi 1697. Dia dah pergi 1697 dah. Saya menjangkakan bahawa sebab range yang saya bagi semalam untuk weekly adalah 1688. Saya rasa dia akan lebih menurun sikit lah ke 1688 lah. Tapi kalau saya play safe kalau saya bagi daily range tu, saya bagi dekat 1700 lah. Tapi saya melihat sebab semalam saya tengok macam
dia macam apa, hampir-hampir jugalah menyentuh kepada 1700 juga. Tapi dia sedikit turun lah. Kita melihat 14. Ni 1 hour. Kalau daily kalau kita tengok daily ni, kalau kita tengok 13 ni 14, 13 apa yang berlaku? 13 paling tinggi semalam ialah 1731. Kalau weekly punya range ialah 1735.63. Kalau range saya semalam untuk daily adalah 1732 Jadi saya punya range ni macam tembus sikit lah. Kalau saya tengok kat bawah ni, untuk ni 1697. Tapi weekly range saya adalah 1688. Jadi ini begitulah sebenarnya saya melihat kepada range saya lah sebenarnya. Saya pada hari ni saya berpendapat yang bahawa US dollar akan naik lah sebenarnya. Saya percaya yang kita telah pergi kepada signal kita. Kemudian kita tengah cari entry. Sekarang kita nak re-entry kan. Re-entry tu adalah masa kita nak masuk sebenarnya. Jadi saya rasa kalau siapa-siapa yang buy tu mesti akan kena stop loss lah. Jadi bagi saya rasa untuk hari ni trend yang saya bagi ialah bearish lah sebenarnya. Masa dia gold akan menurun dan US akan naik sebenarnya. Kalau kita tengok dekat news ni sangat-sangat penting sebenarnya. Okay. Gold and its precious metal have fallen hit earlier as sharp interest in interest rate source investors seek better yields in dollar and sovereign debts. Lepas tu lagi ada strike kan dekat Chile kan, Escondida kan. Ini juga telah menyebabkan prices of copper memang naik lah. Kadang-kadang betul lah, memang betul. Kita lihat kalau kita tengok macam contoh price of copper naik, mesti prices of gold pun naik kan. Tapi kadang-kadang ini adalah macam orang kata macam coincident lah. Sebab bagaimana saya beritahu adalah macam contohnya, kalau gold naik, selalunya based on the past data, US akan menurun kan. Tapi apa yang berlaku ialah kadang-kadang gold naik, US dollar pun boleh menaik juga. Jadi dia adalah macam mana nak kata dia ada positive relationship juga dan dia ada negative relationship juga. Sebab kita semua fundamental factor tidak boleh bergerak seiring lah sebenarnya. Dia akan kontradik lah dekat beberapa tempat sebenarnya. Jadi saya kalau saya nak sambung ni, PPI Core PPI Core PPI negatif 0.1. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya sebenarnya. Saya tak ada ni. Okey. Jadi saya nak lebih cikan dulu. Okey. Kadang-kala kalau kita nak tahulah lebih pasal analisis beberapa expert kan, kita boleh pergi kat bawah ni juga, XAU USD Gold Spot US Dollar Analysis juga. Jadi kita boleh tengok lah apa yang mereka jangkakan sebenarnya. Juga adalah sangat kuat lah sebenarnya. Tengok semua orang sebenarnya terkejut dekat CPI report ni Sebenarnya sebab kenapa tahu, mereka ingatkan yang CPI report ni akan menurun. Tapi CPI report ni telah menaik Kalau CPI naik, PPI pasti akan naik. Sebab itu memang dia punya relation lah. Kalau CPI naik, makanya PPI pasti akan naik. Kalau hari ni news dia menunjukkan kita ada PPI pada hari ni. Kalau kita ada PPI Producer Price Index ni, makanya apa yang dia forecastkan kat sini adalah tidak betul sebenarnya. Sebab dia forecastkan negatif 0.1% lah. Tapi mereka forecastkan berdasarkan data-data yang mereka ada. Sebenarnya kalau kita lihat kat sebelum ni pun, kat 13 pun, kalau kita lihat kat 13 CPI month to month
Dia forecast sebelum ni okey. Dia forecast negatif 0.1 kan? Lebih apa? Lebih teruk daripada 0.0%. Tapi apa yang keluar? Lebih baik 0.1%. Dia target kecil. Dia target kecil. Yes, betul. Sebenarnya US ekonomi ni memang ada memang ada banyak masalah, tapi mereka tengah cuba untuk menaikkan ekonomi mereka sebenarnya. Dan salah satunya adalah daripada mereka punya interest rate, dan kemudiannya adalah kerana mereka tengah cuba untuk menjadi supplier kepada European Union daripada segi oil dan juga daripada segi LNG mereka. Jadi sebab mereka tahu mereka ada war dengan Russia, jadi mereka tak nak kita depend atas Russia. Jadi mereka tengah, jadi perkara-perkara ni di mana kalau mereka menaikkan mereka punya ekspor ni, maka lebih banyak income yang mereka akan dapat dalam negara mereka lah. Jadi inilah yang mereka lakukan sebenarnya Jadi ini adalah beberapa perkara yang kita boleh lihat kalau sesiapa nak range untuk hari ni siapa-siapa nak range saya sebenarnya kalau saya bagi range sebab saya bagi range semalam daripada 1700 ke 1732.58. Ini adalah untuk daily Semalam saya bagi range ni Tapi kalau kemungkinan dia akan berlaku penurunan, saya menjangkakan bahawa dia akan sampai ke weekly. Jadi saya meletakkan range saya daripada 1700 ke 1688.35. Ya. Saya tak berikan range yang besar sangat kerana saya inginkan yang semua main dalam range yang selamat sebenarnya. Jadi kalau sesiapa nak masuk entry ke apa, boleh masuk dalam range ni. Kalau siapa-siapa yang scalping tu pasti akan keluarlah daripada range ni lah sebenarnya. Tapi itu adalah berdasarkan atas technical analysis masing-masing. Ya. Kalau ada sebarang soalan nak tanya, boleh tanya ya. Jadi bagi saya menjangkakan bahawa trend hari ini akan menjadi bearish ya. USD akan menguat dan gold akan turun. Dan range saya sekali lagi adalah di antara 1688.35 ke 1700. Terima kasih. Dan saya akan serahkan kepada Sir Hafiz untuk menerangkan tentang teknik. Okey. Terima kasih Sir Gemet. Ada apa-apa nak tanya pasal fundamental lah? Sekarang ni dia punya explanation panjang lebar. Takut ramai blur-blur. Saya duduk sebelah pun kadang blur. Kita baru join kelas universiti main universiti. Tapi kalau ada apa-apa boleh bertanya Kalau malu-malu ke apa ke boleh contact saya personally juga Saya tag message pun boleh. Kalau tak saya nak bagi keluar nombor suara. lah ni. 1425844067. Dan saya selalu buat video juga setiap hari dekat YouTube juga. So jadi siapa-siapa nak tahu macam contoh fundamental range, dan saya juga buat technical analysis saya sendiri juga dengan menggunakan investing.com. Kalau sesiapa nak tahu kan macam lebih lanjut ke pasal fundamental range dengan technical analysis, juga boleh check lah saya punya video lah di Beltrade Malaysia. Okey. Terima kasih thank you. Okay, kalau kita tengok dekat daily sekarang daily kalau kita tengok sebelum ni dia banyak bagi bullish engulfing. Yang ni dia tak jadi bullish, dia dah kecil kan yang hari yang sebelum tu lah kemarin dia candle dah mengecil ibarat dia macam momentum dah slow lah. Apabila momentum dia slow ataupun bullish jadi kecil, senang untuk bearish potong iaitu bearish buat engulfing. Jadi semalam bearish dah buat engulfing dan kemungkinan hari ni mungkin ada kenaikan, lepas tu akan ada buat penurunan lah. Jadi malam ni dah ada news kan 8.30, kita tengok sama ada kalau dia nak turun lebih jauh, kemungkinan pagi ni dia akan cuba buat kenaikan dulu lah.
untuk buat pullback sebelum dia turun. Dan pullback dia kemungkinan boleh masuk dekat area-area macam ni. Kalau macam kenaikan, dia pullback dekat area sini. Jadi yang ni pun kemungkinan dia akan pullback dekat area ni juga. Maksudnya kalau di time frame yang kecil, kita akan nampak di area support become resistance lah. Okay. Jadi ini kita dah tahu yang dia akan buat penurunan, dan sekarang apabila kita nak sambung sell ataupun nak buat re-entry sell, maknanya kita kena tahu dekat mana tempat-tempat possible untuk dia buat pullback sebelum kita re-entry sell. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau dekat sini dia dah hampir cuba masuk di area yang sini, dia cuba pecahkan yang ni, dan yang selanjutnya dia akan cuba pecahkan yang ni lah. Maknanya yang ni adalah range yang Mr. Gemit bagi tahu tadi, range yang besar dekat time frame ni, sebab ni time frame daily. Jadi range yang sama juga benda tu. Dia bermain dekat area sini. Jadi dia nak naik pun, dia turun juga bermain dekat area sini. Maksudnya dah beberapa kali dia cuba test. Dan kemungkinan besar kali ni mungkin dia nak cuba pecahkan. Jadi kita apabila ada news baru kita tahu dia boleh sampai tak boleh sampai. Sebab news tu yang membantu pergerakan pergi lebih jauh. Kalau tak, dia main dalam range yang kecil. Okey, sekarang kita dah tahu dekat mana dia nak pergi kalau dia buat penurunan. Jadi ini adalah area dia. Mungkin dia sampai ke ujung-ujung shadow. Sebab dia ada daily range tadi. Masuk dalam weekly juga 171688 kan. Jadi kalau kita tengok dekat weekly pun sebenarnya sama dia. Zone dia juga. Saya dah ambil shadow dia. Jadi boleh pakai yang daily punya. Dan mungkin kita boleh kecilkan dekat time frame hour. Jadi sekarang kita dah tahu. Lepas tu kita pergi dekat H4. Dekat sini dia tak ada yang ni tadi kan. Jadi saya ambil yang tengok hari bulan lah. 21 Julai. Ini Ini jauh betul tak? Okey, kalau yang tu pecah maknanya yang bawa ni last lah. Okey, kalau ini ni 1 hour, patutlah jauh nak cari. Okey, saya ambil shadow H4. Tadi ni di time frame lain. Ini saya pakai time frame yang 4 jam. 4 jam kira strong juga. Jadi ini adalah mungkin ni adalah range yang dah dikecilkan. Okey. Mana range dia? 1685 bawah 1680. 88 atas sikit lah kan. Jadi yang ini anda kata dia buat penurunan. Kalau nak buat SL tu, SL ni bolehlah di bawah-bawah kan. Jadi yang tadi range yang selamat untuk trade TP lah, jenis TP. Tapi untuk SL kena bawah lah kalau kita buy. Kalau kita buy TP nya di tadi tempat tadi 1688 maksimum. Mana dia dekat area yang sinilah 1688 lebih kurang. Ni 89 mungkin ada lagi satu lah. Jadi kita dah dapat range dia. Ni range yang dekat. Yang dekat kita buat juga. Dia ada tembus. Ni yang bila dia tembus baru dia pergi yang bawah ni. Jadi kawasan yang dia nak tembus adalah yang ni lah. Kita buat 2. Ada 1 ada 2. Yang ni adalah range target 1688
88. Bolehlah awal sikit daripada yang tu bagi tadi kan. Jadi yang ni kalau yang dia punya ini yang panggil macam lower key lah. Kalau bookmap lah panggil ni lower key long term hard liquidity yang bahagian bawah. Kalau yang ni untuk H4 punya resistance H4 punya resistance kita main shadow. Jadi kita dah dapat range yang ni. Yang tu tadi berapa? Tadi saya 17 maksud saya untuk hari ni 1700 ke 1688. Tapi sebelum ni saya ada keluar dengan sesuatu lah ke 1732. Ini anda kata kalau dia tak berjaya pecah, kalau dia buat pullback, ini adalah dia akan pergi balik dekat area sini lah. Jadi kalau strong sell, maka dia akan pergi bawah lah. Jadi kalau sebelum sampai dekat tempat ni pun dia ada halangan-halangan dia juga. Kalau di time frame yang besar tadi, halangan dia ni 17.09. Kalau di time frame 4 jam, dia ada halangan yang satu. Kalau dia turun, ni satu halangan dia. Yang ni 2, yang ni 3. Kalau di time frame 4 jam lah kita ambil. Kenapa saya ambil halangan ni? Sebab bila dia turun, dia berjaya pecahkan 1 support, 2 support dan yang ni dah 3 support dia pecah. Jadi apabila dia turun, first dia akan cuba balik di area ni, dia akan cuba pecahkan ni. Kalau dia pecah, dia akan naik balik untuk buat reversal. Yang ni adalah 2. Yang ni adalah 3. Jadi kalau tengok macam ni, nampak macam dekat tapi bila kita ukur dia, sebenarnya range dia satu ni pun dah 63 pip besar 63 pip. Atas ni pun sama jugalah, lebih kurang dia 63 pip, 63 pip dan 100 lebih pip. Jadi kalau dia tak berjaya pecahkan, dia buat pullback balik ataupun dia buat reversal balik, ini adalah target-target dia yang dia akan pergi 1, 2, 3. Lepas tu dia akan cuba balik turun lah kalau dia nak turun. Jadi kalau untuk tadi kita tengok dekat time frame besar ini adalah engulfing kan. Jadi bila ada engulfing, dia kadang-kadang dia tak terus turun, dia ada buat pullback. Itu standard lah, bila ada engulfing dia akan buat pullback. Jadi dia punya tempat-tempat pullback yang saya dah tandakan ini. Satu, kalau yang ni dah contoh bila dia dah tembus, dah turun bawah lah, dia akan patah balik. Ini satu. Yang kedua yang ni, yang ketiga yang ni. Jadi kalau kita ukur ketiga yang ni, kalau pergi balik dekat sana, yang tiga yang ni kalau kita tengok sini sampai sini, ini adalah yang tengah pada dia. Maknanya pullbacknya 50%. Itu standard pullback 50%. Jadi ni kena aware, ini adalah area-area dia akan buat pullback. Sebab dia dah mendominasi sell dah mendominasi pasaran sekarang. Bila dah break, dia kena ada buat retest dia kena pullback, lepas tu baru kena entry sell balik lah. Kalau kita sell sekarang, kemungkinan dia boleh naik balik. Jadi adalah lebih selamat tunggu dia pullback kalau nak sell. Kalau nak buy tu tunggulah dia masuk balik dalam area sini, baru kita boleh ni. Kenapa dia pergi dekat area sini? Sebab ini ada support. Ada support. Dia akan cuba support ni. Dia dah masuk kan. Okey, sekarang ni dia akan cuba support yang bawah ni pula. Bila dia berjaya masuk yang bawah ni dan support ni tak boleh ditembusi, jadi dia akan buat pullback balik untuk buat lajakan turun. Jadi kalau ni dia lajak tak boleh, dia akan cuba yang atas ni dan yang ketiga kat sini. Kalau bila dah sampai sini dah 50% lah dia buat tu. Okey, ni saya dah cerita level-level dia akan buat pullback. Ini tampil besar. Okey, kalau tampil kecil, dia ada juga yang sama. Tengok ni, tampil kecil yang ni.
Ni time frame 1 jam Ni pun ada juga sama je. Mana yang ni 1, 2, 3. Ini apa nama dia ni? Kalau time frame kecil, yang ni dah dipanggil market structure. Kan? Yang ni dia buat high, ini dia buat low. Yang ni dia buat high high, ini dia buat high low. Lepas tu high high. Jadi dia punya lower height dia adalah level-level yang dia akan buat pullback. Dia akan pullback sini, dia akan pullback sini. Level-level dia. Okay, itu adalah dia punya reason kenapa dia akan pullback dekat area sini. Kalau dalam market structure orang panggil dia punya higher low low high, high low, high high, high low, high high. Jadi apabila dia berjaya tembuskan, dia akan pergi balik dekat area situ. Maksudnya dia buat low. Bila yang ni dia dah pecahkan dia dah pecahkan dia punya height ni, jadi dia jadilah low. Dia takkan low. Dia akan buat lower height. Lower height dia dekat mana? Kalau lower height dia test ini, dia akan test juga. Kalau 50% maknanya dia buat lower height. Lepas tu baru boleh buat lower low sampai bawah, sampai yang bawah target yang baru tadi 1688. Tak nak dia kena buat lower height baru cantik dia turun. Itu adalah reason lah cara baca market structure. Kalau dalam elite wave mungkin dia buat ABC besar ke, kita tahu. Elite wave nanti. Dia pun tengah baru nak sambung belajar elite wave. Market structure pun ambil masa yang lama juga untuk faham, dan kita gunakan dalam market. Kita tak boleh belajar, faham, lepas tu tak guna. Kita kena belajar, faham, lepas tu gunakan dekat market. Boleh tak apa yang kita belajar tu membantu kita membaca market? Macam yang saya tunjuk tadi, kenapa dia stop dekat situ? Sebab dia buat percubaan, dan last percubaan dia adalah dalam penurunan dia ada buat lower height. Jadi dia akan pergi dekat lower height sebelum dia buat lower low. Lower height tu berapa dia punya percentage dia? Percentage dia kalau ikut Fibo adalah 50%, maksimum 75%. Jadi kalau 75% mungkin dekat area sini ataupun sini lah, last lah. Jadi bila dia masuk sini, ini adalah target juga yang saya tandakan tadi. Ini adalah target maksimum kalau dia berjaya buat pullback. Kita dah tanda kan. Okey, settle Okey, saya tulis ni 4 jam ni lah. Wahesh. Ni pun sama juga. OH juga kan. Okay, ni support 4 jam 4 jam. Kalau berjaya tembus ni, dia akan pergi yang bawah ni. Kalau di pullback, ini ada area-area di pullback. Kalau ini dah berakhirnya low, maknanya dia akan buat lower height. Okey, sekarang kita masuk pada teknik yang biasalah kita guna, teknik zone V-wave. Zone V-wave Okey, ini adalah yang pukul 6 pagi Okey, tengok kat sini 6 pagi. Kita ambil dia punya height dan low dia. Jadi kita buatkan satu macam zone lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia dah buat penurunan dan sekarang ni dia contoh pagi-pagi lah orang trade lah.
Saya pun kadang-kadang kena praktis lama baru dia punya risau dia baru sikit-sikit hilang. Kalau baru try teknik ni, kita rasa kita buy je, dia pergi sell. Kita sell je, dia pergi buy. Macam mana kita nak counter ketakutan tu apabila kita entry pagi. Jadi cara dia ialah kena entry juga hari-hari. Jadi apa yang kita nak belajar ialah entry dan kita hold. Kalau ada rugi, kita hold dia masuk balik dalam. Dan kita cari lagi satu cara. Contohlah kita sell. Kita sell, dia pergi buy. Dan kita tahu dia akan masuk balik. Kalau kita nak untung, apabila dia dah buy ke maksimum, jadi kita akan masuk sell pula. Bila yang ni masuk sell, dia dah untung. Yang bawah tu pun kalau kita takut pun kita dah boleh tutup. Sebab yang turun tu dah buat untung. Dan yang turun tu dah mula minimizekan yang floating yang tadi. Jadi apa-apa pun yang naik akan turun, yang turun akan naik. Sama je hari-hari. Tengok pagi tadi dia turun, dia naik balik. Ada orang buy, dia turun. Sekarang dah boleh masuk, tutup. Kalau yang sell pagi tadi, dia dah untung. Jadi mana-mana boleh. Pagi mana-mana boleh. Janji tahu kita praktis apa? Praktis kita punya emosi. Kalau kita dah tahu benda ni akan masuk balik, jadi emosi yang kita kena jaga ialah risau benda tu floating jauh ataupun kita close awal dalam keadaan rugi. Jadi kalau kita tahu, kita boleh counter balik. Katakan kita buy, dia jatuh. Kan? Jadi kita tahu dia akan masuk balik. Bila dah sampai bawah, tiba-tiba dia ada signal untuk naik kan. Jadi kita masuk buy balik. Kita masuk buy, kita follow. Sama juga kalau candle tu menaik, time tu kita sell. Jadi dia akan floating sampai atas, kita layer lah, sell balik. Makanya nanti kita akan dapat balik untung. Jadi ini adalah area sideway. Jadi sideway boleh pakai. Okey, ni saya dah cerita ni. Kita boleh pakai indikator apa? Kita pakailah indikator. Kita tengok pada indikator. Ini apa ni? Name tak apa. Ini magic pair. Cak kosong. Kita pakai linear pun tak apa. Ni saya cibai. Okey. Okey, ni time frame satu jam. Jadi tak nampak dia punya liner kan. Jadi kita pakailah. Kalau kita nak trade M1, kita pakai M1. Jadi dekat M1 macam ni lah. Jadi kalau kita tahu benda tu dalam apa? Dalam channel kan, channel menurun. Jadi kalau channel menurun, kita cari sell lah. Cari sell dia.
Okey, mana 1 jam? Okey, ini 1 jam kan? Awal pembukaan. Ini yang besar ni adalah 1 jam punya pukul 6 tadi. Jadi apabila kita contoh kita entry buy, macam saya tadi lah. Saya entry buy bagi tadi. Entry buy kan. Tiba-tiba dia naik, dia floating. Lepas ada floating sikit, dia ada floating. Sebab saya entry awal-awal, floating, dia turun balik. Boleh dapat untung dah. Jadi siapa yang entry sell pula, betul lah, entry buy. Okay. Siapa yang entry buy, harga dia jatuh. Nampak? Buy macam saya lah, jadilah buy. Dia jatuh. Jadi bila dia jatuh, kita dah tahu maksimum dia dekat mana jatuh. Contoh dia dah tak boleh nak jatuh kan. Katakan dekat sini kita ada orang kata, kalau dekat sini, dekat bawah ni ada dominant break dominant break. Jadi ini adalah punca kenaikan. Punca kenaikan tu. Okey, satu batang candle yang menurun dimatikan oleh lebih daripada 3 batang candle. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 batang candle. Jadi ini adalah signal buy kan. Ada 3 signal, iaitu dominant break, harami bearish dan juga engulfing. Jadi ini dah ada. Jadi kita dah boleh buy balik dekat sini. Tadi kita buy, dia turun. Betul tak? Kita floating. Jadi bila dah ada punca kenaikan macam ni, kita dah berani layer buy balik. Layer buy. Bila dia masuk balik dalam ni, baru kita tutup. Jadi kita dapat cover yang rugi tadi. Sama juga kalau harga naik, kita sell. Harga tengah naik tapi kita sell, kita floating. Jadi bila dia nak turun balik, kita tambah layer sell. Bila masuk dalam, baru kita close. Yang faham lah. Kalau tak faham, tanya je. Main semalam arwah terus. Oh yo. Macam kita nak baca data news cikgu. Okey, yang macam kita bagi tu tadi, pukul 8.30 kan, news menyatakan USD kuat. Jadi kalau USD kuat, gold akan turun. Bila nak sell gold tu, tunggu news tu dalam beberapa minit dulu. Sebab kalau yang minit 1 hingga 5 minit tu, dia akan spike, dia akan naik dulu ke kan, sebelum dia buat penurunan. Itu satu. Lagi satu, boleh pergi dekat time frame kecil, guna je style macam saya buat ni. Kita tengok dia break something, break angle, buat engulfing ke, dominant break ke apa ke, tengok daripada time frame kecil pun dah cantik lah. Okey. Ni ada soalan ni bagus ni. Okey, saya pergi dekat yang semalam Okey, yang semalam dekat sini saya tandakan kita ulang kaji yang semalamnya. Okey, kat sini Okey. Kita pergi dekat time frame kecil. Bila katakan ada news, kita pergi time frame kecil. 1 minit contoh. Okey, yang ni nampak? Okey, ni yang tertanda tadi kan? Okey, dekat sini dia tak ada tunjuk yang channel dia, sebab dia channel tu dia ambil yang terbaru je. Okey, katakan dekat sini. Bila sampai dekat sini ada news kan, ada news. Kita tengoklah dia break structure. Kalau terlewat pun, ini adalah 1 minit. 1 minit pun tak apalah, kita terlewat entry, kita entry dekat sini balik kan, dia naik kan. Dia katakan terlewat entry. Kita 128 pip lah. Nampak macam lah kita macam rugi 128 pip. Tapi kalau kita tersalah arah, kita jadi MC. Biarlah kita terlewat bas. Terlewat bas. Asalkan kita tahu bas tu nak pergi mana. Katakan bas tu nak pergi utara.
Jadi kita terlewat, tak apa. Jadi arah dia betul kan. Kita jumpa next station. Kita naik suruh kawan-kawan ke naik motor bersit sampai next station punya. Kita kejar next station kan. Dia tapi kan lambat kan. Dia drop kan. Pergi next station. Kita pergi next station dan kita rugi yang ni lah. Kita rugi kan. Tapi arah dia dah betul. Jadi bila arah dia betul, yang ni yang kita untung bawah ni. Kan. Yang ni yang tak nampak lagi sampai bawah ni pun dah 120 lebih kan. Okey, kita tengok sini . Dia mesti ada buat something punya. Tempe kecil pun dah nampak. 200 pip. Jangan kita rugi 200 pip sampai MC. Lebih baik kita tak rugi sebab kita tak entry awal. Orang nampak je alamak macam dah rugi. Saya rugi sebab tak masuk. Tak masuk tak rugilah kalau ikut logik kan. Jadi kita kena tunggu confirmation. Dia macam ni saya pakai confirmation 1 minute. Bila ada news dia gerak laju 1 minit saya tunggu contoh kan. 1 minit ni dah kira strong . Sebab dia punya ni dia dah langgar semua. Macam contoh kalau ada cluster dia dah langgar cluster. Contoh ada cluster yang besar dia dah langgar cluster. Kalau ada trend line pun dia dah break trend line. Betul tak? Macam contoh kalau kita buat trend line macam ni lah contoh kan. Dia dah break trend line dah. Dia apa lagi? Macam ni kan. Contoh lah kalau ni time frame 1 minit pun ada trend line ke kan. Contoh macam ni kan. Trend line. Dia dah break trend line. Tak dapat masuk sini pun masuk second. Tak perlu tunggu dia pull back. Sebab ni ada news dia akan terus menerus turun. Dia dah break je. Biar dia close dulu tak apa. Lepas tu masuk yang second punya. Dia mesti ada something dia akan bagilah. Tapi kalau kita masuk awal, sebelum news kita dah masuk. Kita tak sempat lagi. Sepatutnya ada, kenapa saya cakap dalam berapa minit, 5 minit macam tu baru entry kan. Sebab bila candle jatuh je kita terus tekan entry, maksudnya kita tak tunggu 1-2 minit, maksudnya kita tak baca news. Kalau kita baca news kita akan terlewat 1-2 minit. Betul tak? Jadi waktu tu sebenarnya selepas news tu adalah waktu baca news. 8.30 okey baca news 1-2 minit. News kata apa? News kata USD strong lah. Jadi gold akan jatuh. Tak cukup dengan data tu, pergi dekat data gold punya tadi kan. Macam contoh kita pergi dekat satu yang ni semalam punya kita tengok CPI. Okey. USD strong maksudnya gold weak. Mana gold cunam. Okey, tak sure lagi. Pergi dekat metal pula. Kan? Tengok metal. Metal kalau yang semalam tiba-tiba dia terus keluar 1 minute ago. Kan? 1 minute ago maksud dia yang kalau dekat sini dia dah lebih kurang dalam 13 jam yang lepas lah. Atau macam ni 15 jam yang lepas kot. Ya, lebih kurang kan? 15 jam. Consumer Price Index. Betul ke ni berita dia? Betul. Okey, contoh kalau macam ni dia terus keluar 1 minute ago. Sebab dia baru news. Macam ni kita tengok. Blow away. Consumer Price Index blow away expectations. Sebab ini dia jangkakan dulu yang bahawa dia akan menurun kan. Dia fokus tapi dia blow away expectations. Apa yang dia expect tak jadi. Mana ada dua tempat news menyatakan gold tu strong. Lepas tu yang dekat sini ni boleh baca juga Ni Rose dia menaik lah. Dia sama juga. Dia menaik sebenarnya. Jadi kena start tengoklah mana tempat yang nak kena baca kan. Kalau semata-mata kita tengok pada yang ni, sempat tengok ini yang ni je lah. Tapi kalau nak lagi double confirmation, kena tengok yang bahagian metal pula kan. Nanti start lah cari. Sebab kita hari-hari cerita benda yang sama. Nanti tengok segment, tengok dekat news bahagian metal yang mana.
yang dia baca ada Kalau- correlative kan. Kalau saya tengok metal ni selalu ni saya nak tengok correlation Correlation, antara semua commodities. Mana yang sini pun dia dah tunjuk dah sebelah dia kan. Itu link events dia lah dengan apa yang boleh berlaku lah. Jadi boleh tengok yang tu. Yang ni kita tengok pada fundamental. Yang saya tunjukkan tadi kita tengok pada analisa technical. Jadi analisa technical kata dia dah break structure pun dia break, trendline pun dia break. Kalau tengok contoh dari kat sini, kalau dekat sini pun kiranya ini engulfing. Betul tak? Engulfing besar gila ni. Jadi boleh terus sell. Boleh tak selepas data keluar kita PO buy stop ataupun sell stop berdasarkan data yang keluar? Boleh juga. Boleh juga. Boleh. Banyak cikgu-cikgu yang trader lama lah. Biasanya dia akan buat kalau dia tak tengok lah, contoh dia tak tengok news, dia tahu berdasarkan pergerakan dia besar. Ada yang macam saya mula-mula dulu saya buat buy stop, sell stop. Saya buat banyak buy stop, banyak sell stop. Maknanya kita buat macam gap. Kita buat macam gap. Contoh macam ni, katakan ni time frame cantik, time frame 15 minit ke kan. Okay, time frame 15 minit. Okay, contoh kita dekat sini kita berada dekat sini. Contoh dekat sini kita main 5 minit lah kan. Kita berada dekat sini sebelum news kan. Jadi kalau di time frame 5 minit kita tengok support resistance kan. Contoh support resistance, betul tak? Jadi kalau tak sure, tak kuat, pergilah ambil lah 15 minit. Nanti boleh cuba. Saya bagi idea lah. Okey, kalau macam ni kita ambil besar sikit lah. Kata ini adalah resistance, ini adalah support. Betul? Jadi ini sebelum news. Sebelum news. Okey, bila news dia jatuh, jadi apa nak buat? Buatlah pending order. Maksudnya buat pending order, lepas pada sini 5 pip. Masuk buat dekat sini satu pending order, buy stop, buat lagi buy stop kan, sini buy stop. Sebab kita tahu range dia boleh pergi dalam 200 pip. Makanya kita boleh ambil TP katakan 100 pip atas, 100 pip bawah kan. Jadi yang ni tambah lagi. Okey. 30 pun selamat kot. 30 pun selamat kot. Saya 30 atas, 30 bawah pun okey. 100 pun okey. Kalau dia kena range dia. Okey, macam ni yang ni jauh ni dia pergi. Boleh lah. Ni contoh Okey, yang ni kita buat buy limit pula. Buy stop. Okey. Kita dah buat dia punya support dan resistance. Jadi bila dia pecah atas, kita buy. Tapi biarlah buat jauh sikit, katakan daripada resistance ni kita ambil dalam 5 pip ke contoh 5 pip ataupun 10 pip. Bolehlah starting dia. Jadi yang atas-atas ni, yang start ni mungkin 10 pip, yang layer buat 5 pip macam tu lah. Buat 5 pip. Okey, yang bawah ni sell stop.
Dia tak boleh pakai yang by limit sell limit. Dia tak boleh dipakai yang jenis macam ni. Buat macam ni. Ni saya pernah pakai. Apabila price naik atas, dia akan langgar buy stop. Dia masuk order buy. Kalau dia pergi, cantik lah. Okey. Yang ni pula, anda kata price jatuh bawah, dia akan langgar sell stop. Sell stop akan on. Jadi target lah, katakan nak buat target dalam daripada sini, katalah ambil berapa, 1 pip kan. 1 pip sikit je kan. Sikit sangat. Tak apalah, selamat kan 1 pip kan. 1 pip dekat sini. Jadi semua nanti TP dia tarik je dekat sini. Tarik je semua kat sini. Jadi boleh ni lah. Andai kata dia langgar, dia tak pergi 100 pip. Dia reverse. Bila dia reverse, dia akan langgar ni balik. Dia langgar ni. Jadi dia macam jadi hedging. Kalau kita tak nampak pun okey lagi. Hedging kan. Tapi lebih baik masa kita buat benda ni, bila masuk Genius, kita kena tengok lah dia nak pergi mana kan. Sebabnya kalau kita nak tekan entry secara manual, tak sempat, dia akan laju. Iaitu kita gunakan sell stop ataupun buy stop, dia akan masuk automatic order. Bila sampai dekat sini, contoh kita dah buat TP 100 pip ke macam tu, dia akan automatic kena lah. Dia kata dia nak reverse, jadi kita nampak kita boleh stop awal. Janji kita untung dia. Sebab dia permulaan dia sama makna dia nak pergi buy ataupun nak pergi sell. Jadi kita dah buat support resistance dia, dan kita buat satu macam ni lah, ada dia punya high dan dia punya low kan. Kalau lebih daripada sini, jadi buy stop on. Kalau yang ni, sell stop on. Ini boleh juga guna. Teknik memang saya pernah guna ni. Jadi kalau yang cikgu-cikgu tu yang biasa guna, dia tahu dia prediction ni memang gold sell kan. Dia akan layer sell stop. Kalau menggunakan sell stop, margin yang kecil dia akan jadi besar. Bila besar, dia boleh lagi masuk order, besar masuk order sampai pengakhiran dia boleh buat. Tapi kalau kita buat, contoh kita buat buy limit, sell limit, duit kita punya margin kita makin kecil. Kalau buat macam ni, margin makin besar. Bila arah dia betul. Kalau arah dia tak betul, memang MC lah. Jadi kalau jenis macam ni, memang kena ada satu akaun perang. Contoh kita ada 100 USD, buat 30 USD je. Buat sell limit. Ataupun lagi satu akaun lagi, buat buy limit. Tengok mana satu kena. Standby 2 akaun, perang 1 sell stop, 1 buy stop. Boleh pakai. Jadi salah satu mesti untung. Dia akan, kalau kita buat layering macam ni, maksud dia margin makin besar, untung makin besar. Tapi kita punya rugi, kita hadkan 30 USD je. Kalau macam ni, pernah saya tengok ataupun ni lah, 1 CSD tu, 1 CSD boleh jadi 1000 USD dengan cara macam ni. Tapi dengan 100 USD, kita guna cara yang sama, buat buy limit, sell limit, lambat dapat 1000. Boleh jadi mungkin seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan boleh dapat. Tapi kalau dalam news, kita guna teknik macam ni kan, buat 2 akaun, yang praktis cantiknya memang kena. Kena ada 2 akaun. Tapi saya nasihatkan lah, kalau boleh, gunalah lain-lain akaun. Satu akaun broker ni, satu akaun broker yang tu. Jangan pakai broker yang sama. Itu jangan lupa saya dah bagi tahu teknik dan trik. Jangan guna broker yang sama. Pakai lain-lain broker. Saya dah tahu dah, confirm semua orang tak ada satu broker.
confirm 2-3 broker backup kan. Kita ibarat dia, kita nak simpan duit, kita tak boleh simpan satu tempat. Kalau bank pun kita tak boleh masuk CIMB pun buat hal. Kita nak percaya dekat Maybank pun buat hal. Jadi simpanlah 2-3 bank. Kurang-kurang duit kita tak habis serentak. Kita dah belajar pasal forex ni, technical analysis, money management, emotion and control, semua ni kita tahu bagi-bagikan duit. Macam Mak Saleh kata, don't put money on one pocket. Betul tak? Don't put money on one pocket. Don't put all the eggs in one basket. Boleh lah juga. Don't put all the eggs in one basket. Basket ni Warren Buffett pun suka cakap macam tu. Okay, betul lah. Jadi itulah saya kongsikan cara. Sebab ada orang tanya kalau tak ada orang tanya ni mungkin saya tak bagi tahu. Sebab saya pernah guna cara macam ni. Dan saya pun pernah juga share lah dekat kawan-kawan yang ada beberapa akaun perang boleh guna. Sebab kalau news kena pula macam yang tadi ada CPI dia punya apa impact dia on the spot. Jadi jarang dia tak pergi jauh. Dia akan pergi minimal pun 100, dekat 100 tu reasonable lah. Ambil TP 100. Tapi kalau mata kita tengok pada situ, kita boleh tekan ataupun kalau kita guna PC, kita ada jenis close all ke apa tu, ataupun boleh tekan laju, boleh. Tapi kalau gunakan handphone dia jadi lambat sikit nak tekan. Nak close satu tu takut dia reversal balik. PC cantik lah. Kalau PC pun kadang-kadang kita boleh buka satu akaun dekat PC, satu akaun lagi dekat handphone. Mana boleh close dua-dua. Tangan pun ada dua kan, boleh close dua-dua. Kalau kita ada dua broker kan. Kita teks lah, kita cakap pasal broker lain pun tak apa. Sebab kita sekarang ni kita punya education berdasarkan pada kita punya group baru iaitu FMRC. Financial Market Research Center. Financial Market Research Center. Grup ni cukup hebat. Kita akan menghebatkan lagi grup ni nanti. Nanti kita pun sebenarnya hari-hari kita ada buat banyak study indicator apa semua, technical analysis, fundamental analysis. Kita nak grow kan kita punya research center kita. Jadi kalau ramai yang support, kita mungkin nanti satu hari nanti kita akan sharekan apa yang kita telah jumpa researchkan, apa yang telah kita researchkan. Explore banyak benda lah. Kita explore banyak benda Kita tidak stick kepada apa yang kita belajar saja. Maksudnya sekarang ni contohlah kita belajar ilmu dekat satu orang cikgu. Lepas tu belajar dengan cikgu yang lain pula, belajar lagi dengan cikgu yang lain. Jadi ilmu tu takkan habis. Bila ada satu ilmu baru, iaitu ilmu combination ataupun lagi improvement daripada sipu-sipu yang lama untuk lebih nampak ataupun lebih mudah ataupun lebih berkesan, win rate lebih tinggi ke, jadi kita ke arah tu lah, betul tak? Kita akan cuba. Sebab macam orang kata kita tak boleh, macam ilmu tu kita tak boleh, ataupun teknik tu kita tak boleh macam nanti dia jadi macam terkebelakang ke kan, dah tak boleh diterima pakai ke kan, jadi kita kena buat improvement. Dalam mana-mana company pun macam dulu, hatta saya kerja kilang pun dulu, saya masuk dalam satu department improvement idea. Improvement idea daripada apa pun benda semua boleh buat improvement idea. Contoh improvement idea daripada waste time ke, improvement idea daripada waste apa tu orang panggil semua lah. Macam contoh barang mentah. Waste pada penggunaan barang mentah kan, pun kita ada buat study. Saya masuk dalam group study tu. Jadi sekarang pun saya pun masuk group study macam mana kita nak improve kita punya skill. Bukannya improve skill daripada sipu-sipu yang dah ada, tapi kita buat combination lagi. Sebab kadang-kadang ada satu sipu, dia ada satu ilmu,
ataupun commercial ilmu lain, mungkin dia ada technical tapi dia tak ada fundamental. Sama juga ada cikgu technical, fundamental, dia tak ada ilmu technical. Tapi sekarang kita hubungkan technical, fundamental, indicator sekali. Tak kira indikator bookmap, indikator yang ada dalam MT4 ataupun trading view, strategi punya ni ke EA, kita tak berapa syorkan lagi lah EA kan. Nah, kita nak buat yang orang kata yang kita nampak sini movement dia. Cuma indikator yang nampak tu kita boleh pakai lah. Sebab dia ada data-data dia kan. Ni ada soalan ni. Soalan lah cikgu. Biasa news apa yang pergerakan dia boleh pergi jauh dan mempengaruhi market gold punya pergerakan? Segmen. Okey. Kita ada 3 benda sebenarnya. Paling penting kita kena tahu apa itu leading indicator, lagging indicator dan juga coincident indicator. Ini soalan ni soalan yang bawah tu sekali Ada Hamdi ada 2 soalan kan. Soalan fundamental. Soalan fundamental. Jadi leading indicator ni untuk short term impact dia boleh daripada 6 bulan ke 12 bulan. Itu short term Okey. Kalau dia adalah long term, dia boleh pergi sampai 24 bulan. Maksud dia selama 2 tahun. Itu adalah untuk leading indicator. Okey. Kalau lagging indicator, dia adalah untuk confirmkan trend leading indicator. Dan impact dia adalah lebih kurang sama juga dengan leading indicator juga. Dan kalau coincident ni, coincident adalah perkara yang akan berlaku tiba-tiba. Anytime boleh berlaku. Contohnya lah, kalau you nak pergi dekat Perak, okay, you jangkakan masa you akan sampai sana pukul 10. Tapi on the way, tiba-tiba ada accident, tiba-tiba you standby kat tempat rehat dan sebagainya. Perkara-perkara begitu adalah coincident sebenarnya. Dan coincident juga boleh mempengaruhi market juga. Tapi perkara ini kita tidak boleh jangkakan untuk coincident. Jadi macam itulah. Jadi yang paling penting ialah kita lihat kepada leading indicator dan juga lagging indicator. Kalau kita lihat contohnya news pada hari ni okay, kita tengok news sikit Kalau macam mana kita nak tahu apa tu leading indicator, apa tu lagging indicator dan sebagainya Okey. Ni saya nak tunjuk ni. Okey, contohlah kalau kita pergi dekat kalender ni, kadang-kadang dia akan beritahu contohnya hari ni 14 14. Okey, US lepas tengah kita tengok. Okey. It is a leading indicator when producer charge more for this thing. Kita dah dapat dia punya hint dia dekat sini. Jadi leading indicator ni kita dah tahu dah impact dia untuk short term adalah selama 6 bulan ke 12 bulan. Kalau masa yang lama, dia akan keluar untuk sampai ke 24 bulan lah. Masa dia selama 2 tahun sebenarnya. Jadi memang kuat Jadi PPI ni memang kuat. Kalau CPI pun, kalau kita lihat CPI juga sangat penting kerana dia ada something yang lead the central bank to raise their interest rate. Okay. Yang ni kalau kita nak tahu sama ada betul-betul okay, kalau kita fokus atas inflasi punya rate, kita kena tengok dekat 3 benda CPI, PPI dengan PCE. Ini 3 benda ni semua adalah di bawah leading indicator sebenarnya. Jadi seperti yang kita dah tahu dah, semalam ada kenaikan US kan. Jadi hari ni pun kalau kita tengok, kita dah boleh kita dah boleh agak dah kita dah boleh fokus walaupun sini adalah rendah. Tapi satu daripada news dia dekat CPI dah menunjukkan US akan naik. Jadi kita kena lihat apa yang berlaku kepada PPI untuk konfirmasi. Tapi kalau selalunya kalau kita lihat selalunya dia orang pergi kepada forecast ini, tapi kita tidak boleh mempercayai banyaklah forecast ini. Jadi dia haruslah disupportkan dengan news-news. Jadi bagaimana kita supportkan news-nya? Selalunya kita tengok kepada related story. Kalau related story kita tak ada, selalunya saya akan gunakan investing.com. Tapi kalau you nak pergi dekat news pun boleh. Kita tengok apa latest story yang involve dengan dengan gold sebenarnya.
yang boleh memberikan informasi tentang PPI. Ya. Jadi seperti yang saya dapat untuk hari ini, ya, saya lihat ya yang bahawa dia memang akan mengikut apa yang telah berlaku di CPI sebenarnya. Kerana CPI juga adalah satu leading indicator juga. Jadi saya tahu yang bahawa impact dia akan selama 6 ke 12 bulan. Maksudnya saya dah boleh jangkakan dah untuk masa yang lama dah. Jadi kalau CPI naik, selalunya PPI pun akan naik. Makanya apa yang mereka forecast kat sini ni, saya tunjuk apa yang mereka forecast kat sini ni tidak akan ikut. Higher chances dia memang tidak akan ikut. Okey, contohnya hari 14 kan, macam tadi yang kita bincang pasal PPI kan. Kita tengok sini ada negatif 0.1, sini negatif 0.5%. Iaitu sangat rendah. Tapi kalau correlation dia, kalau CPI naik, PPI pasti akan naik. Maka dia kita tak boleh percaya data ni. Tak boleh percaya data ni. Maksudnya memang kita tahu yang USD akan naik. So macam itulah cara untuk kita dapatkan macam mana kita nak confirmkan apa yang akan berlaku dan apa trend kita akan berlaku. Ya. Kalau tak faham tak apa dan sebab kita nanti boleh tanya lagi di hari-hari lain. Soalan sama pun tak apa sebab benda ni kalau kita belajar, kita tahu pun tapi kita tak cuba implement kan. Jadi kita kadang tak tahu dia punya keberkesanan dia apa semua. Lepas tu nak melekat kat kepala, kefahaman tu pun kurang Jadi tak kisah, kita buat benda yang sama je hari-hari, technical pun sama, fundamental pun sama, mungkin ada ubah sikit-sikit dia, tokok tambah sikit-sikit je. Tak apa. Jangan risau kalau tak faham, saya pun susah agak nak faham. Tapi sebabkan hari-hari kita buat benda yang sama, makin lama kita akan tahu. Kita akan tahu juga sebab kita lalui benda tu. Yes, betul. Sama juga orang tak tahu membaca, orang tak tahu menulis, orang tak tahu mengira. Betul. Tapi bila dia berniaga, hari-hari dia berniaga, lari tahu pula mengira. Baca tak tahu, kira boleh. Jangan tipu saya tahu kira walaupun saya tak sekolah. Betul tak? Jadi sebab apa benda tu jadi? Benda tu tahu sebab dia melalui benda tu secara praktikal. Jadi apa yang kita belajar ni kita akan praktikkan hari-hari. Dan perkara ni sebenarnya masuk dalam subconscious mind kita tau. Walaupun kita tak sedar sebenarnya apa yang kita tengok dia akan keluar balik. Dia dah store dalam kita punya subconscious mind. Jadi jangan risau. Bukannya seorang dua je yang macam susah nak tangkap. Saya pun sini pun susah. Umur pun saya pun dah 46. Memang susah. Tapi saya tak kisah. Sebab saya yakin benda tu lalui hari-hari. Kita lalui hari-hari benda tu boleh faham. Sama budak kecil. Handphone main game. Tak tahu baca instruction dia dalam bahasa Inggeris apa semua, tapi dia boleh main. Apa dia boleh main? Sebab dia lalui benda tu. Instruction tu dalam bahasa Inggeris untuk game tu tahu. Untuk game tapi dia tahu Anak saya umur 9 tahun tak tahu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu pun kadang-kadang dia baca dia pun kurang juga sebab lama tak sekolah kan. Jadi dia boleh buat video kartun, buat video kartun menggunakan application. Kita boleh buat macam sekarang ni kalau kita buat walaupun kita tahu bahasa Inggeris, kita tak boleh buat video kartun. Dulu orang buat video kartun pasal lukis 30 like satu pergerakan. Sekarang ni dia ada capture dia 30 movement ke macam tu, ada satu pergerakan. Jadi untuk buat video dalam 5 minit tu memerlukan masa berjam-jam untuk complete. Jadi budak umur 9 tahun boleh buat. Saya tak boleh buat. Masih boleh buat. Sebab dia tu je lah. Hari-hari lakukan benda yang sama. Bila dia tak tahu, dia tengok video orang lain. Lepas tu dia tiru. Sama juga, kita macam saya belajar pun, banyak video saya tengok, video YouTube. Tapi implement tu paling bagus. Belajar, buat. Tak faham, tengok video lain. Buat balik. Sampailah kita boleh tangkap, kita boleh faham. Dan kita pakai benda yang kita belajar tu. Jadi tak ada masalah. Yang tua, yang muda, semua boleh belajar, semua boleh tangkap. 800 US. Semalam buy di support H4.
2 base dia langgar, cut 800 USD, demam hari ni bangun. Lepas ni kena hati-hati lah. Hati-hatilah. Sebelum news, stop dulu entry. Kalau untung ambil je dulu. Macam biasa saya cakap. Sebelum ni kita tak ada yang cerita pasal news, tapi saya dah bagi saya dah mention masa saya bagi date bila news, pukul berapa news. Sebelum news stop, masa news, lepas news baru ambil cari entry baru berdasarkan movement kan. Kalau tak reti tu movement pergerakan. Macam movement saya tak tahu pasal fundamental sebelum ni, saya pakai yang tadi lah. Dia pergerakan tu lebih kepada atas, kita buy, lebih kepada bawah, kita sell. Jangan kita buy dulu, tiba-tiba harga jatuh. Baru nak follow sell lah. Lebih baik biar dia jalan dulu. Betul. Macam yang kita sharekan tadi, kita buat buy stop, sell stop. Dia lebih pada situ, dia akan jadi buy. Kita ambil buy order. Kalau jatuh bawah, kita ambil sell order. Tapi kita buat secara automatic. Menggunakan pending order. Betul. Tadi saya tengah main-main dekat sini sajalah saya nak tunjuk Tengok, kalau kita tengok dekat time frame yang kecil 30, 15 minit ni cuba kita tengok news kat sini Asian shares kan, dia ada efek tau dekat timing ni 8.30 kan. Jadi kita tengok kat sini, Asian shares extend global sell-off amidst on more aggressive Fed. Ini adalah news kat sini. Kalau kita tengok ni, gold steady above 1,700 kan, kita boleh tengok juga. Ni US stock stumble US stock stumble. Jadi apa yang berlaku ialah kebanyakan daripada news kat sini kan, dia memang akan affect market. Jadi kalau siapa-siapa nak tengok, boleh tengok kat lower time frame ni 30, 15 minit, 5 minit pun boleh kot. 5 minit pun boleh. Jadi kita boleh itu sebabnya saya selalu check kat sini lah untuk latest news, kerana saya tahu impact dia kat sini memang akan affect market dia. So itu yang saya sebenarnya tunjukkan je lah. Kalau siapa-siapa nak check macam contohnya news apa dekat certain timing tu dan sebagainya, apa impact dia. So jadi boleh pergi ke sini, bawa XAU USD ni, lepas tu boleh tengok apa news dan kemudian boleh tengok kat catatan ni lah. Alright, kita dah hampir ke penghujung Okay, last saya tunjukkan pasal yang ni dulu sebab kita dah beritahu kripto pun kita akan ni kan, kripto pula bookmap kan. Bookmap juga. Jadi kalau dekat bookmap tu boleh tengok yang ni dekat sini, ambil yang live nya. Tapi yang dekat sini saya bukan nak tunjuk yang bookmap live ni, sebab bookmap live ni dia tak ni lah kan. Jadi saya tunjuk sekejap. Okay yang ni adalah di bookmap kalau yang bookmap live tu dia tak nampak. Jadi dekat sini saya dah post dekat grup Telegram. Jadi kalau tak tahu kat mana grup Telegram nak join apa semua, pergi dekat bookmap YouTube live tu, boleh tengok situ, dalam tu ada link. Saya bagi link. Link, tekan je link tu, nanti masuk dalam grup tu. Jadi dalam grup tu hari-hari saya ada bagi screenshot ni lah. Sebab benda ni kena scroll baru dia nampak. Yang apa tu, yang dekat live tu dia cuma data-data yang live Yang ni yang kita dah zoom out. Jadi yang dekat zoom out ni 1677, 1675, 1674 ini ada pending order buy ini adalah orang panggil lower key. Ini adalah buy order. Jadi buy order ni kita kena tolakkan dengan 11 lah, sebab kita adalah gold spot dan yang ini adalah data gold futures Jadi data dia ada beza 11 lah, bukan 11 pip dia beza, kita tolak je dengan 11. Kalau ikutkan dia 110 pip. Tapi calculation yang senang, 1677 tolak 11 lah. Okay, yang ni ada lagi
1667 ada satu slot order. Lepas tu yang terakhir ni 1642. Nanti boleh tengok dalam grup Telegram tu. Nanti scroll di atas sikit. Okey ya. Yang ni adalah order-order. Kalau order ni nanti boleh matchkan dekat kita punya MT4 sama ada dia adalah resistant support yang kuat ataupun di area support become resistant ke, resistant become support ke, swept zone ke, significant SNR ke kan. Jadi boleh tengok lah. Okay ya. Itu saja untuk hari ini. Sebab kita dah sampai 12.15, dah 1 jam lebih. Jadi kita akan berakhir di sini. Kita akan jumpa esok hari Dan kepada yang follow di TikTok, di YouTube, kita ucapkan ribuan terima kasih. Dan kita jumpa lagi esok hari di hari yang lebih kurang sama 10.30. Mungkin terlajak sikit untuk kita tunggu peserta masuk lah. Okey, saya sudahi dengan ucapan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih.